Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya, Fatin Amira Mika Ahmad Rahimi dalam segmen Usaha-usaha kerajaan ke arah pembinaan jati diri dan negara bangsa dalam membentuk integrasi nasional dari sudut politik. Jadi, kami akan membincangkan dan mengulas dengan lebih lanjut berkenaan hal ini berdasarkan usaha yang telah dijalankan dan dilaksanakan di negara kita ini. Pada era globalisasi kini, banyak persoalan yang muncul di benak pemikiran kami. Apakah pelan tindakan yang ada bagi mengukuhkan perpaduan negara? Hal ini kerana dilihat bagaimanakah pelaksanaan pelan strategik perpaduan negara dirancang. Apakah yang dilakukan bagi memupuk kesepaduan negara Malaysia yang terdiri daripada perbilang kaum, bangsa, etnik dan agama? Walau bagaimanapun, seperti yang kita fahami, terdapat 3 dasar perpaduan negara iaitu teras pertama, menerapkan patriotisme dan demokrasi. Seterusnya, identiti nasional dan yang ketiga, ekosistem dan perpaduan. Peristiwa pahit yang ada pada 13 Mei 1969 lah yang mencetuskan kegelisahan rakyat pada satu ketika dahulu. Sejak itu, terdapat pelbagai usaha daripada pihak kerajaan bagi mendamaikan kesemua pihak bagi melahirkan generasi dan juga rakyat yang harmoni pada setiap aspek kehidupan di negara ini. Mari kita saksikan tayangan video mengenai peristiwa kerusuhan 13 Mei 1969. Tragedi ni telah mengakibatkan lebih kurang hampir 200 orang terbunuh, 400 lebih orang telah tercedera dan penangkapan orang sebanyak hampir 10,000 orang disebabkan tragedi ni. Apa punca berlakunya tragedi ni adalah disebabkan PRU yang dijalankan pada tahun 1939. Okey, politik untuk pihak pembangkang telah mengetengahkan 3 isu yang sensitif iaitu first mengenai penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, hak-hak istimewa orang Melayu, yang ketiga adalah isu kerakyatan orang luar. Okey, so itu 3 punca yang diketengahkan sampai menjadi isu sensitif lah untuk kita kan. Okey, kesan rentetan daripada tanah Melayu ni pernah kena jajah dengan orang dulu. Kesannya macam Jepun pernah jajah kita, British pernah jajah kita. Okay, sebabnya kita tengok pada 3 perspektif atau 3 sudut. First nak cerita pasal politik. Ingat tak zaman dulu waktu British dia perintah tanah Melayu memperkenalkan sistem residen. So bila sistem residen diperkenalkan kat tanah Melayu, raja-raja Melayu dia banyak kehilangan dia punya kuasa tau. Terutama sekali dalam hak untuk memungut cukai. Kita sebagai rakyat Melayu ni kan dah kurang hak untuk berbicara. Tragedi 13 Mei adalah kemuncak untuk masalah perpaduan kaum yang berlaku dekat Malaysia ni. So adalah sangat penting untuk kita yang pelbagai bangsa ni untuk saling hormat antara satu sama lain dan saling sebulat suara. Buat pengetahuan semua, evolusi institusi perpaduan negara diwujudkan pada 10 Mac 2022 di mana pihak kerajaan telah menubuhkan Kementerian Perpaduan Negara bagi menggalas tanggungjawab untuk menggerakkan agenda perpaduan negara dengan lebih bersepadu dan tersusun. Ulasan Datuk Halimah Mohamed Sadiq iaitu Menteri Perpaduan Kaum di Parlimen bagi menjawab persoalan ini. Mari saksikan. Dibangkitkan oleh ahli yang berhormat daripada kawasan Tampin ni tentang plan strategik perpaduan negara dirancang bila akan buat apa program bagaimana akan dilaksanakan. Saya ingin memaklumkan kepada yang berhormat daripada kawasan Tampin, pihak kementerian Datuk Yang di-Pertua sedang dalam peringkat akhir untuk kita menyiapkan plan tindakan perpaduan negara bagi tahun 2021 hingga tahun 2025. Dan strategi program yang sedang dirangka ini adalah merupakan sesuatu yang spesifik konkret supaya kita dapat teruskan agenda perpaduan negara. Dan plan tindakan plan tindakan perpaduan negara ni Datuk Yang di-Pertua menggariskan program aktiviti spesifik yang disusun secara jelas dan kohesif yang merentasi agensi kerajaan untuk kita laksanakan dalam perancangan tempoh jangka pendek, jangka sederhana dan juga jangka panjang bagi tempoh 5 tahun bermula pada insya-Allah pada tahun 2021 hingga 2025. Dan plan tindakan perpaduan negara ini memperkenalkan plan pelaksanaan baru berdasarkan kepada satu perubahan semasa masyarakat negara dan pasaran, menerapkan rukun negara sebagai rukun perpaduan teras kepada plan tindakan perpaduan negara ini. Ketiga, strategi tindakan yang konkret spesifik dirancang dalam tempoh tertentu bagi memudahkan pemantauan berkala dilakukan. Seterusnya menjadi panduan rujukan bagi setiap individu dan juga agensi mengenai sebuah plan tindakan yang telah dihasilkan insya-Allah akan dilancarkan pada awal tahun depan
bagi merealisasikan usaha ke arah perpaduan negara, dan yang akhir sekali ialah memudahkan tindakan intervensi bagi maksud penambahbaikan lagi kepada pengukuhan perpaduan yang ada. Tambahan lagi, sebelum ini terdapat program berteraskan patriotisme dan semangat perpaduan terus disusun hasil kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Usaha itu bagi menyemarakkan semarak kemerdekaan selain menghargai sumber sumbangan petugas barisan hadapan yang bertungkus lumus memerangi COVID-19. Menurut Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali, ia melibatkan 93 program bertemakan semarak perpaduan bulan kebangsaan pada tahun 2021. Meningkatkan semangat patriotisme dalam kalangan seluruh rakyat Malaysia dan memperkasa peranan serta pelibatan komuniti untuk sama-sama menyemarakkan semangat perpaduan tanpa mengira usia, agama, kaum, budaya dan adat resam. Penerapan boleh dilaksana melalui pelbagai aktiviti seperti sukan, kesenian, kebudayaan dan juga makanan. Konsep Keluarga Malaysia telah dicetuskan oleh Yang Amat Berbahagia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada 22 Ogos 2021 dalam ucapan sulung beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-9. Tujuan Keluarga Malaysia ini diwujudkan kerana pendekatan ini dilihat sifatnya lebih inklusif. Selain itu, kerana negara kita baru-baru ini telah diserang oleh wabak COVID-19, jadi langkah efektif telah diambil oleh kerajaan untuk sama-sama membantu rakyat yang menghadapi masalah dari sudut makanan, kewangan dan sebagainya. Tambahan lagi, konsep Keluarga Malaysia juga yang mengambil kira berdasarkan 3 tumpuan utama, iaitu bagi memulih semula dan merapatkan jurang ekonomi negara, mampu menyatu padukan seluruh rakyat Malaysia di bawah naungan Keluarga Malaysia dan juga mengetepikan perbezaan politik untuk mencapai kestabilan negara. Sebelum kami telusuri lebih lanjut, mari kita saksikan persembahan diikuti ucapan sulung Yang Amat Berbahagia Perdana Menteri mengenai konsep Keluarga Malaysia ini. Sesungguhnya saya berasa bangga dapat bersama-sama tuan-tuan dan puan-puan semua di Bandaraya Perpaduan Kuching pada hari yang sungguh bermakna ini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, idea Keluarga Malaysia yang diilhamkan oleh kerajaan hari ini bukanlah retorik atau slogan semata-mata, tetapi ianya merupakan semangat yang diterapkan kerajaan dalam pentadbiran negara, di mana kepentingan dan kesejahteraan rakyat dipelihara seperti menjaga sesebuah keluarga. Mengambil contoh, sebuah keluarga, andai kata ada di kalangan anak kita yang lemah dari segi pembelajaran, sudah tentu kita akan memberi lebih tumpuan. Apalagi jika ada ahli keluarga yang kurang bernasib baik dalam kehidupan, pasti kita akan mengulurkan pertolongan. Menarik sekali persembahan yang ditayangkan sebentar tadi. Persembahan yang sangat memukau kami semua. Nampak di sini bahawa konsep kekeluargaan Malaysia telah bunyi semai secara tidak langsung, bahkan mampu menyeratkan hubungan sesama kaum dengan baik sekali. Berdasarkan sedutan ucapan Perdana Menteri kita semasa majlis perasmian tadi, dapat sama-sama kami saksikan mesej keseluruhan yang ingin ditunjukkan agar keluarga Malaysia dapat menerima persamaan dan perbezaan berdasarkan nilai-nilai dan ciri-ciri keluarga Malaysia berlandaskan Perlembagaan Persekutuan Malaysia dan Rukun Negara ini. Justru itu, konsep Keluarga Malaysia ini merupakan langkah terbaik pihak kerajaan ke arah integrasi nasional yang lebih baik kerana bantuan kerajaan adalah untuk semua tanpa ada yang tercicir, juga mengikut kaum dan etnik tertentu sahaja. Usaha murni ini seharusnya kita raikan dan bersifat terbuka apabila mendengar kabar ini. Tidaklah terdapat beberapa pihak yang runsing dan gusar merasakan ini tidak adil. Bahkan bersyukur kerana kerajaan sememangnya telus dalam menangani kerisauan rakyat. Usaha lain kerajaan dalam merapatkan jurang antara kaum adalah
dengan membentuk Jawatan Kuasa Keharmonian antara penganut agama iaitu Harmoni yang merupakan di bawah sediaan Kementerian Perpaduan Negara. Fungsi Harmoni terdiri daripada pemimpin agama atau persatuan agama serta lain-lain pihak berkaitan. Selain daripada itu, Harmoni ini juga bertujuan menggalakkan semua penganut agama memahami dan menghormati dan bekerjasama di semua peringkat. Seterusnya, mampu menggalakkan semua penganut agama memahami dan menghormati perlembagaan persekutuan. Tambahan lagi, Harmoni ini turut membantu menyelesaikan konflik atau salah faham berkaitan isu agama melalui kaedah intervensi dan mediasi. Baiklah, ini sahaja berita pada hari ini untuk disampaikan, iaitu mengenai sudut politik daripada segi usaha kerajaan dalam ke arah pembinaan jati diri dan negara bangsa dalam membentuk integrasi nasional. Sekian sahaja daripada saya, Fatin Amirah Midah Mat Rahimi, dan Assalamualaikum. Pelbagai usaha kerajaan dalam membina jati diri dan negara bangsa bagi memupuk integrasi nasional yang unggul dari aspek sosial. Menjelang tahun 2021, kerajaan telah merangkakan Dasar Perpaduan Negara (DPN). Dasar ini dirangka bagi menetapkan strategi jangka panjang khususnya untuk mengukuhkan perpaduan negara dan integrasi nasional dalam kalangan rakyat Malaysia. Oleh itu, perlembagaan persekutuan dan rukun negara merupakan tunjang utama dalam strategi DPN yang perlu dihayati oleh semua lapisan masyarakat bagi mencapai wawasan kemakmuran 2030. Kementerian Perpaduan Negara 2021 merangka 3 teras utama di dalam DPN, iaitu teras patriotisme dan demokrasi, teras identiti nasional dan juga teras ekosistem perpaduan. Merujuk Kementerian Perpaduan Negara, usaha kerajaan untuk menerapkan teras patriotisme dan demokrasi adalah melalui meningkatkan literasi, pemahaman dan penghayatan terhadap perlembagaan persekutuan dan rukun negara sebagai asas hidup bermula dari peringkat sekolah dan institusi pengajian tinggi. Tan Sri Muhyiddin Yassin mengatakan bahawa tujuan dasar ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang mengamalkan perpaduan dan bersemangat jati diri. Kita rakyat Malaysia telah menerima hakikat bahawa masyarakat negara ini adalah majmuk dan pelbagai latar belakang, pegangan agama, pengenalan bangsa dan budaya. Oleh kerana perbezaan dan kepelbagaian inilah, maka usaha ke arah mewujudkan perpaduan di negara ini perlu dilengkapi dan dilandasi usaha integrasi berterusan. Inisiatif ini secara tidak langsung dapat memberikan pendedahan dan menanam semangat rukun negara dari peringkat pendidikan awal, sekaligus dapat melahirkan masyarakat yang memiliki integrasi nasional di dalam diri. Marilah kita menggerakkan seluruh kekuatan dan kudrat kita untuk terus menyebarkan semangat perpaduan dalam keadaan yang amat mencabar pada masa ini. Seterusnya, dari teras perpaduan pula, Kementerian Perpaduan Negara berstrategi untuk mengukuhkan peranan bahasa sebagai medium integrasi perpaduan. Hal ini dapat dilihat dalam konteks pendidikan Malaysia di mana penguasaan bahasa Melayu merupakan perkara yang ditekankan sejak pendidikan awal kanak-kanak lagi. Malahan kebiasaan komunikasi dalam bahasa yang difahami bersama merupakan tanda penerimaan, kebersamaan dan cinta akan negara dalam kalangan masyarakat. Malaysia juga akan menggunakan bahasa Melayu dalam setiap urusan rasmi negara, termasuk mesyuarat dan persidangan antarabangsa sebagai usaha memartabatkan bahasa kebangsaan.
Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Yaakob berkata beliau telah menggunakan bahasa Melayu ketika mesyuarat dua hala dan sidang media ketika melakukan rawatan rasmi ke Brunei serta Kemboja sebelum ini. Dan yang terbaru di Thailand. Sudah sampai masanya kita memperkasakan bahasa kita sendiri. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan sudah sampainya kita bangga dengan bahasa kita dan kita perlu bertanggungjawab untuk memperkasakan bahasa kita. Jadi tidak ada sebab kenapa kita rasa janggal apabila berbahasa Melayu di luar negara. Ketika mengadakan mesyuarat dan sidang media bersama Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha, Datuk Seri Ismail Sabri telah menggunakan bahasa Melayu dan beliau berkata bahawa beliau tidak menolak kemungkinan bahawa satu hari nanti bahasa Melayu mampu menjadi bahasa ASEAN. Malah, Kementerian Perpaduan Negara turut menekankan bahawa pihak kerajaan juga berusaha memberi galakan untuk mempelajari bahasa etnik tempatan yang berbeza. Hal ini boleh dilihat melalui senarai bahasa tambahan sekolah rendah yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Antaranya ialah bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Iban, bahasa Kadazan Dusun dan juga bahasa Semai. Melalui usaha ini, semestinya mampu menyuburkan dan mengukuhkan integrasi walaupun kepelbagaian etnik kerana budaya dan bahasa etnik lain seperti Cina dan India dapat diraikan bersama-sama. Selanjutnya, Kementerian Perpaduan Negara menyatakan bahawa kerajaan juga berinisiatif mengekalkan bahasa dan mengukuhkan tapak integrasi perpaduan. Tapak integrasi ini merupakan satu ruang abstrak dan fizikal yang menemukan pelbagai pihak berkepentingan untuk mencari penyelesaian bersama-sama serta menyelesaikan pertelingkahan dan perselisihan yang wujud dalam komuniti. Kepentingan dan tujuan tapak integrasi ini dinyatakan dan dijelaskan oleh pengarah pengasas Institut Kajian Etnik KITA, Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Ulung Datuk Syamsul Amri Baharudin. Assalamualaikum, salam sejahtera. Sebenarnya ada perkara pokok yang kita harus faham keadaan Malaysia ini. Kita bukan seperti di Indonesia di mana asimilasi adalah bentuk mengurus perbezaan kaum. Maknanya menukar nama, menidakkan penggunaan bahasa-bahasa lain selain daripada bahasa Melayu atau bahasa Indonesia. Mereka mengubah nama Rudi Hartono, pemain bintang terkenal. Di Malaysia, kita tidak boleh mengamalkan asimilasi kerana bilangan kaum antara bukan Melayu dan Melayu itu hampir sama ketika kemerdekaan. Oleh itu, Malaysia memilih integrasi, bukannya asimilasi. Nah, kalau kita pilih integrasi, maknanya apa? Maknanya kita memperakukan perbezaan antara kaum, antara agama, dan kebedaan ini harus ditangani dalam bentuk apa? Dalam bentuk mencari tapak integrasi di mana kita bersetuju dan ada ketikanya kita tak setuju. Tetapi senantiasa menggarisi proses itu atau keadaan itu ialah perbezaan. Jadi apa yang saya lihat yang berlaku di Kuil ini dan juga di dalam banyak kes lain ialah penyuaraan perbezaan. Jadi ada penyuaraan perbezaan ini yang boleh semacam 13 Mei menyebabkan tumpah darah. Tapi ada juga penyuaraan perbezaan ini hanya laungan yang sangat kuat dalam bentuk politik, dalam bentuk media sosial sekarang. Jadi perbezaan inilah yang harus kita tangani dengan penuh prihatin kerana di Malaysia selama 50 tahun hampir kita telah berjaya menangkis segala usaha untuk menjadikan perbezaan ini sebagai punca keganasan. Jadi ini yang
Saya sendiri sebagai rakyat Malaysia amat banggalah kemampuan rakyat Malaysia yang begitu matang dalam menangani perbezaan ini. Jadi kuil itu adalah satu kes di mana perbezaan itu telah tertonjol dan orang mula membincangkan apa yang harus dilakukan. Daripada usaha ini, jelaslah integrasi nasional dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat kerana penubuhan tapak ini mampu menerbitkan kesedaran terhadap tanggungjawab serta semangat kesukarelawanan, seterusnya menerbitkan jati diri dalam diri rakyat serta merta terbentuklah negara bangsa dan integrasi nasional yang unggul. Oleh itu, saya akhiri segmen ini dengan sebuah pantun. Merpati terkenal bahasa berani, mengatasi belasan gagak utara. Integrasi nasional, penjana harmoni, mengisi wawasan tonggak negara. Jadi, kita teruskan dengan segmen ekonomi. Apakah dia usaha-usaha kerajaan ke arah pembinaan jati diri dan negara bangsa dalam membentuk integrasi nasional yang unggul? Yang pertama, dasar ekonomi baru. Setelah negara Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, satu dasar telah diwujudkan iaitu Dasar Ekonomi Baru DEB. Menurut Fallon 2005, DEB merupakan satu bentuk perancangan yang dilancarkan oleh kerajaan melalui Rancangan Malaysia Kedua. Matlamat utama dasar ini adalah untuk menghapuskan kemiskinan serta struktur sosiopolitik dan ekonomi masyarakat yang tidak seimbang. Maka dengan ini DEB dirancang sebagai satu program jangka panjang yang akan berjalan selama 20 tahun bermula dari tahun 1970 hingga 1990. Rancangan-rancangan pembangunan di bawah DEB dijalankan berpaksikan kepada matlamat utamanya iaitu menghapuskan kemiskinan di kawasan luar bandar dan kawasan bandar. Kerajaan dengan strategi kukuh telah melaksanakan pelbagai perkhidmatan dan kemudahan awam seperti kemudahan pendidikan, kesihatan serta bekalan air dan elektrik. Keutamaan diberikan kepada golongan miskin untuk menggunakan kemudahan. Selain itu, golongan miskin turut diberi bantuan subsidi baja, beasiswa pelajaran, makanan tambahan dan program rumah murah tanpa mengira kaum, agama dan bangsa. Perkara ini dilaksanakan bagi membasmi kemiskinan dan meningkatkan jurang perbezaan ekonomi yang berlaku. Menurut Muhammad Ridwan Osman 2006 pula, kerajaan memperuntukkan sebanyak 40% kepada Bumi Putra untuk menguasai bidang ekonomi manakala pemodal-pemodal asing diperuntukkan sebanyak 30%. Hal ini jelas membuka peluang kepada semua kaum untuk melibatkan diri dalam sektor ekonomi negara dan sikap pengenalan kaum mengikut kegiatan ekonomi dapat dihapuskan. Kerajaan dengan langkah proaktif melihat perkara ini sebagai salah satu peluang untuk menyusun semula masyarakat demi menghapuskan sifat perkauman yang jika dibiarkan ia akan membara dan menjadi krisis terbesar bagi memupuk integrasi nasional di Malaysia. Menjelang tarikh akhir pelaksanaan DEB, matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat akhirnya berjaya dicapai. Laporan Rancangan Malaysia ke-6 telah membuktikan bahawa kadar kemiskinan negara pada tahun 1990 adalah hanya sebanyak 17.1% berbanding 49.3% pada tahun 1970. Setelah tempoh Dasar Ekonomi Baru tamat, kerajaan mengambil inisiatif dengan menubuhkan Dasar Pembangunan Nasional DPN. Salah satu matlamat yang diperjuangkan oleh Dasar Pembangunan Nasional adalah untuk menggalakkan dan memperkukuhkan integrasi nasional melalui prinsip pembangunan yang seimbang dan pengalihan ekonomi yang saksama bagi menjamin keadilan sosial seterusnya mengukuhkan perpaduan negara. Kini, tiada lagi penetapan bangsa tertentu terhadap sektor-sektor tertentu. Tiada lagi perbezaan ekonomi yang ketara dan semua bangsa bebas mencuri mana-mana sektor demi memajukan ekonomi Malaysia. Seterusnya, DPN, Dasar Pembangunan Nasional, mengekalkan strategi asas DEB iaitu membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat bagi memperbaiki ketidakseimbangan sosial dan ekonomi antara kaum dan secara tidak langsung akan menyumbang ke arah mengukuhkan perpaduan antara kaum-kaum di Malaysia. Tujuan DPN ialah untuk mewujudkan corak pembangunan yang lebih seimbang dalam sektor-sektor utama ekonomi. Pembangunan dalam sektor-sektor utama ekonomi akan mewujudkan keseimbangan yang optimum di antara matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama.
DPN juga menjadikan sains dan teknologi sebagai satu teras penting dalam perancangan dan pembangunan sosio-ekonomi yang memerlukan usaha membangunkan keupayaan dan kebolehan dalam teknologi strategik dan berasaskan ilmu serta memajukan budaya sains dan teknologi dalam proses membangunkan satu ekonomi perindustrian yang moden. Pembangunan yang dilaksanakan melalui DPN turut mementingkan perlindungan alam sekitar dan ekologi supaya pembangunan negara dapat dikekalkan secara berterusan dengan mengambil kira kemajuan yang dicapai selepas DEP serta mengambil kira kekuatan dan kelemahan yang wujud semasa pelaksanaannya. DPN telah membentuk dimensi yang baru iaitu memberi penekanan yang lebih kepada strategi pembasmian kemiskinan iaitu menghapuskan golongan termiskin hardcore poor di samping mengurangkan kemiskinan relatif. Dimensi kedua ialah penumpukan perhatian kepada pembangunan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera MPPB sebagai satu langkah untuk meningkatkan seterusnya mengekalkan penyertaan Bumiputera dalam kegiatan ekonomi. Dimensi ketiga ialah meningkatkan penekanan kepada sektor swasta untuk melibatkan diri dalam proses penyusunan semula masyarakat. Dimensi yang terakhir ialah memberi tumpuan yang lebih kepada pembangunan sumber manusia termasuk sistem nilai dan etika bagi mencapai matlamat pertumbuhan ekonomi dan pengagihan yang saksama. Di samping itu juga, rancangan Malaysia ke-12 RMK12 bertemakan Keluarga Malaysia Makmur, Inklusif dan Mampan juga merupakan salah satu inisiatif kerajaan ke arah pembinaan jati diri dan negara bangsa dalam membentuk integrasi nasional yang unggul. RMK12 dirangka ketika negara berdepan cabaran akibat COVID-19. Strategi dirangka mengambil kira setiap harapan dan keperluan setiap rakyat dalam keluarga Malaysia. Matlamat keluarga Malaysia, makmur, inklusif dan mampan bertujuan membolehkan setiap ahli keluarga Malaysia tanpa mengira agama, bangsa dan kaum dapat meningkatkan kesejahteraan dan menikmati taraf hidup yang lebih selesa. Antara tujuan utama RMK12 adalah untuk merancangkan pertumbuhan ekonomi, memperkukuhkan pemakin pertumbuhan, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia dan membasmi kemiskinan tegar. Tumpuan turut diberi untuk merapatkan jurang pendapatan serta pembangunan antara wilayah negeri serta antara luar bandar dan bandar. Isu membasmi kemiskinan dan meningkatkan EQT Bumiputera adalah agenda utama dalam setiap pelan pembangunan 5 tahun. Saya ingin memberi pencerahan kepada 9 fokus utama RMK12 seperti berikut. Pertama, perancakan pertumbuhan ekonomi. Kedua, memperkukuh pemangkin pertumbuhan. Ketiga, meningkatkan kesejahteraan keluarga Malaysia. Keempat, memantapkan keselamatan dan ketenteraman awam. Kelima, membasmi kemiskinan dan merapatkan jurang pendapatan. Keenam, memperkasa agenda Bumiputera dan keluarga Malaysia. Ketujuh, melonjakkan pembangunan Sabah, Sarawak dan negeri-negeri kurang membangun. Kelapan, mempercepatkan pertumbuhan hijau. Dan kesembilan, meningkatkan kecekapan penyampaian perkhidmatan awam dan memastikan pelaksanaan dasar yang berkesan. Malaysia berjaya dalam usaha membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf kehidupan rakyat untuk tempoh 11 rancangan Malaysia 5 tahun. Kerajaan komited memastikan setiap ahli keluarga Malaysia tanpa mengira bangsa, agama dapat menikmati tahap kehidupan yang wajar dan akan memastikan tiada yang tercicir. Bagi memastikan usaha membasmi kemiskinan mencapai matlamat terbabit, beberapa dasar strategi dan inisiatif dari RMK12 diperkukuh daripada rancangan Malaysia sebelum ini. Mekanisme lebih efektif untuk membasmi kemiskinan, negara akan merangkumi inisiatif berikut ialah menubuhkan unit kemiskinan khusus pada peringkat persekutuan dan daerah merangka dasar kemiskinan berdasarkan pendekatan berpandukan data, mewujudkan pangkalan data kemiskinan yang bersepadu dan berpusat, mempertingkatkan program pendekatan dari bawah ke atas, melaksanakan penyelesaian kemiskinan pada peringkat akar umbi dan mengkaji potensi pengenalan cukai khusus sebagai sumber pembiayaan bagi proses menangani kemiskinan. Zakat dan wakaf serta sumbangan syarikat berkaitan kerajaan GLC sektor swasta dan individu akan dipertimbangkan. Program pembasmian kemiskinan akan diperkasa dengan kerjasama pihak berkuasa tempatan, ketua komuniti, agensi kerajaan, sektor swasta, pertubuhan masyarakat sivil dan masyarakat untuk menyelaras serta melaksanakan pendekatan akar umbi. Kerajaan percaya dasar dan strategi di atas dapat menangani kemiskinan luar bandar, seterusnya membina negara makmur bagi keluarga Malaysia.
Pembangunan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak juga terus menjadi salah satu agenda utama kerajaan. Dalam arahan ke-12, 5 bidang keutamaan dan 16 strategi dikenal pasti untuk memperkukuhkan pembangunan sosioekonomi di Sabah dan Sarawak. Sebanyak 14 pemacu perubahan diperkenal, salah satunya menggandakan pertumbuhan negeri kurang membangun, terutama Sabah dan Sarawak bagi merapatkan jurang pembangunan. Selain itu, usaha kerajaan untuk membela hak Sabah dan Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 akan diteruskan melalui kerjasama bersepadu Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963. Penekanan diberikan kepada langkah mengatasi isu seperti kemiskinan, kekurangan infrastruktur akses kepada kesihatan dan pendidikan terhad serta meliputi jalur lebar yang masih kurang. Dari Kedah ke Pekansari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian itu sahaja daripada kami, pemberita FFS News anda pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.